Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial kursus e-niaga. Okey, untuk video kali ini kita dah ke topik yang kedua. Topik yang kedua di bahagian sistem database dan follow up, dan di bahagian auto SMS blaster. Okey, so ini adalah salah satu tools marketing selain daripada kita menggunakan autoresponder sebagai alat untuk kita melakukan follow up kepada prospek dan pelanggan kita. Kita juga harus menyediakan satu platform tools untuk mengumpul database nombor telefon kita punya prospek ataupun pelanggan, terutama pelanggan lah terutama pelanggan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ada database pelanggan, kita sebenarnya terlepas peluang untuk membuat jualan semula ataupun dipanggil repeat sales repeat sales ataupun jualan semula, yang mana setiap pelanggan, bekas pelanggan kita tadi tu, kita boleh jual berulang-ulang kali, mungkin 5 kali, mungkin 10 kali boleh kita jual kalau betul cara dia. Jadi saya ingin memberikan ataupun menampakkan potensi bagaimana sekiranya anda menggunakan sistem auto SMS blaster ni, dan bagaimana strategi. Saya nak kongsikan juga beberapa strategi di dalam melakukan pemasaran SMS ataupun dipanggil SMS marketing ni, dan anda boleh lihat dan praktikkan sendiri nanti sistem yang saya cuba kongsikan ini. Yang kedua, ada lagi satu benda yang penting tentang SMS blaster nombor telefon ni. Kalau kita gunakan email email marketing, kadang-kadang ada orang tak open rate lah masalah dia dari segi open rate. Saya tunjukkan yang ni sekejap Kalau anda tengok dari segi open rate di Facebook ke di email agak rendah bukan tak buka, ada tetapi open rate ni maksudnya orang baca tadi kecil tapi SMS ni boleh katakan kalau orang tu dapat SMS, biasanya dia akan baca apa mesej yang dapat sebab handphone dia kat tangan dia. Jadi ini sebenarnya kekuatan dalam SMS marketing. Cuma kita kena tahu macam mana cara untuk menggunakan sistem ini. Okey, sekarang saya kongsikan strategi macam mana kita dapat memaksimumkan pelanggan sedia ada maksudnya kita dah ada list nombor telefon, kemudian kita tak perlu cari list telefon yang baru ataupun kita tak perlu cari pelanggan yang baru. Dengan pelanggan yang sedia ada saja tadi, kita mampu membuat sale berulang kali dan bisnes kita akan bertambah kukuh kerana kita ada database yang menyokong bisnes kita tanpa kita perlu untuk mencari pelanggan baru setiap masa. Betul? Kalau pelanggan baru kita tetap cari, tetapi kita jangan biarkan dia terlepas. Selepas dia membeli dengan kita, dah tak beli dah, rugi kat situ. Betul? Maksudnya cost marketing kita tadi untuk cari prospek tadi, katakan kita cari dengan email ke, dengan Facebook ke, dengan apa tadi, dengan teknik-teknik lain, mungkin kita keluarkan cost pay per click, iklan esok khabar ke, iklan banner ke. Bila dah dapat, kita tidak maksimumkan dia ataupun kita tidak mewujudkan hubungan berterusan dengan dia. Itu satu yang rugilah. Okey. Alright, so sekarang ni saya nak tunjukkan strategi menggunakan auto SMS blaster. Ini antara teori yang saya gunakan dan saya telah mempraktikkan pada satu atau dua bisnes yang telah saya buat eksperimen. Memang alhamdulillah ada dia punya keberkesanan dia tu, menampak peningkatan yang nyata lah dengan menggunakan sistem ni. Cuma benda ni perlu di maintain ataupun digunakan lah. Maknanya kita nak guna sistem SMS ni, kita kena macam satu platform, kita kena jaga dia terus ni agar sistem ni dia berjalan mengikut apa yang kita nak. Itu je kerja dia. Ada kerja sikit lah. Walau bagaimanapun, kalau dia boleh memberikan kita impact pada sales kita, kenapa kita tidak usahakan ke arah itu Okey. Dan juga SMS blaster ni memang untuk long term lah, untuk pastikan bisnes kita ni berdaya maju untuk jangka masa yang panjang. Okey, so ini strategi yang saya boleh sharekan. Contohnya, kita setiap bulan kita ada penambahan database baru dan kita sentiasa mencari pelanggan baru
Kalau kita mula mengumpul nombor telefon, contohnya bulan Januari kita ada 100 nombor telefon, bulan Februari kita kumpul 100 nombor telefon, bulan Mac kita kumpul 100 nombor telefon. Jadi pada bulan April ni kita sebenarnya dah tak perlu lagi nak nombor telefon baru. Kita boleh recycle balik nombor telefon yang pada bulan Januari ni kita dah boleh start blast pelanggan yang sedia ada. Nampak tak? Maksudnya pada bulan April ni kita akan dapat lagi 100 nombor telefon. Betul? Baru. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama kita blast 100 pelanggan yang lama. Maksudnya di situ kita ada potensi untuk close balik 100 orang ni tadi yang dah beli dengan kita tadi. Ni pelanggan pada bulan Januari punya pelanggan kita dah tembak dia balik. Okey. Pada bulan Mei pula, okey. Pada bulan Mei kita tembak pula pelanggan kita yang bulan Februari ni. Okey, yang bulan Februari ni. Faham? Nampak tak? Kita dapat 100 yang baru. Kita still dapat 100 yang baru. Dalam masa yang sama kita tambah lagi dengan bulan Februari punya list. Jadi begitulah seterusnya. Sambung-sambung lama-lama setiap bulan kita akan dapat macam ni minimum 100 number sehari kali 2400 nombor. Kalau kita dah boleh susun pada tahun pertama tu, setiap bulan tu ada 100 nombor. Maknanya kita hanya perlukan 2400 nombor saja untuk lengkapkan satu circle. Maksud saya satu circle tu dia selepas 3 bulan. Okey, ni satu circle lah. Okey. Satu circle ni maksudnya selepas 3 bulan kita recycle nombor ni ke bulan yang berikutnya. Maknanya 3 bulan mula-mula je kita kumpul. Lepas tu kita dah boleh recycle nombor ni. Recycle nombor ni maksudnya kita akan ada channel marketing baru yang akan membantu jualan kita. Okey. Dan kalau kita 2400 ni kita kali pula dengan iaitu 3 bulan maknanya kita perlukan cuma 7200 nombor telefon sahaja untuk menjadikan circle kita cukup untuk, saya rasa untuk setahun cukup. Nombor yang sama ni kita akan gunakan 3 bulan yang berikutnya. Betul? Dalam masa yang sama kita ada nombor baru lagi. Maknanya nanti dia akan naik, nanti dekat 100 ni mungkin dia akan naik bukan 100 hari dah. Dia akan jadi 200 hari pula. Tapi circle kita cukup 3 bulan saja. Setiap 3 bulan kita recycle balik nombor tu, tembak balik, SMS balik, hantar balik informasi baru, apa benda yang patut pada pelanggan kita. Kita buat 3 bulan. Maknanya yang kuning ni dia dapat bulan Januari, orang yang bulan Januari akan dapat juga SMS bulan April, Mei, Jun, betul bulan Julai dia dapat sekali lagi. Maksudnya kita tembak dia mengikut setiap 2 bulan atau 3 bulan lah. Kalau macam ni di kat sini 1, 2, 3 bulan sekali lah. Okay. So kalau kita boleh lengkap ni, tuan-tuan bayangkan perjalanan bisnes kita pada tahun berikutnya macam mana. Kita dah ada satu database 7200 nombor telefon. Belum start nak berniaga ni, kita dah ada 7200 nombor telefon. Pada bulan Januari tahun depan kita tembak, kita dah ada satu sistem pemasaran yang auto. Yang mana auto SMS blaster ni kita boleh set auto. Kita boleh set automatic SMS. Okay, kita set lah setiap 25 hari bulan dia tembak. Betul. Kita set je Januari, Februari sampai setahun punya terus boleh. Maknanya dengan database yang ada tu, setiap 25 hari bulan, 26 ke 27 time gaji dia akan blast automatic. Itu yang saya cuba nampakkan plan platform ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak kongsikan juga pada anda. Ini secara orang cakap, ini strategi dia. Macam mana nak guna sistem ni. Kalau anda guna terutama bisnes-bisnes yang trading lah, produk yang berulang, produk-produk kesihatan, produk-produk kecantikan, kan orang beli ulang-ulang, betul. Orang beli, habis beli lagi. Ini begitu juga untuk kalau kita ni ejen hartanah ke, jual pakaian, tudung, fashion kan berubah-ubah kan. Jadi elok sangat kalau kita gunakan sistem ni. Sebab kita dah ada database, kenapa kita tak follow up untuk dia beli lagi. Saya ada dengar ada yang mengatakan sehingga 12 kali satu orang boleh beli satu produk tadi tu. Maksudnya dengan kita tadi dia dah jadi kategori sebagai loyal customer. Okay. So di sini saya nak kongsikan sikit strategi macam mana nak membina
membina database SMS tadi supaya dia membeli berulang kali. Ada 5 tips yang saya boleh bagikan. Ini tips lah tips SMS Okey, ini adalah tips dia. Tips dia kalau kita nak gunakan SMS marketing ni. Okey. Yang pertama sekali, kita gunakan SMS marketing ni dipanggil sebagai untuk membuat ataupun create awareness, dipanggil suasana awareness tadi. Awareness tu apa? Kesedaran. Contohnya dia pernah menjadi pelanggan kita dia pernah jadi klien kita ke. Lepas tu dia lupa kat kita dah. Betul, tetapi dengan ada database dia, kita follow up dia, kita say hi boleh kat dia. Hi, Assalamualaikum, apa khabar? Nama saya Kadri, saya daripada ni tuan macam itulah lebih kurang lah. Maksudnya kita introduce diri kita balik yang bahawasanya dia pernah engage dengan kita. Aware boleh, oh dia ni. Kita jangan menjual. Tak semestinya SMS tadi untuk menjual. Yang pertama sekali, kita boleh create awareness saja. Okay. Ataupun kita nak bagi tahu brand kita ni macam mana ke, branding kita macam itulah. Alright. Jadi dia tahu, oh dia ni wujud lagi. Sudahlah, betul. Itu yang tips yang pertama. Yang kedua, kita boleh jadikan SMS marketing sebagai alat untuk kita wujudkan engagement. Okey, engagement. Hubungan tadi. Kita letakkan website kita, fan page kita, apa lagi Instagram kita ke dalam SMS tadi. Kita just bagi tahu saya daripada syarikat ni, syarikat A, syarikat B, syarikat C, ejen A, ejen B, ejen C. Terima kasih kerana menjadi pelanggan kami. Berikut untuk sekiranya berminat untuk berus niaga lagi, hubungi website, nombor telefon, apa semua. Ini adalah untuk kita wujudkan engagement, supaya mereka, kadang-kadang dia orang lost nombor telefon kita, dia lost website kita, dia lost macam-macam berlaku kan. Kita mungkin Facebook kita kena ban ke, kena suspend ke, fanpage kita hilang ke, kena curi ke, kena hack ke, website kita dah habis expired ke, dulu dah tak berniaga, macam mana. Maksudnya engagement tadi sentiasa ada di hujung jari dia. Setiap beberapa bulan dia dapat tahu, oh dia ni ada lagi. Jadi setidak-tidaknya dia berhasrat untuk membeli produk ke, untuk membeli apa-apa, khidmat nasihat ke apa, dia ingat kat kita. Nampak kan? Betul. Yang ketiga, consideration, kepakaran. Kita tunjukkan, contohnya kita bagi informasi kan, ada kelas. Contohnya kalau ejen hartanah lah kan, kita nampakkan perkongsian tentang produk kan, bukan produk, tentang ilmu hartanah, seminar percuma ke, apa-apa benda yang menampakkan kepakaran kita. Kalau jual produk tadi tu, kalau contohnya produk kita ada license, dapat KKM ke, dapat apa benda ke, kita boleh tunjulkan benda tu, dapat sirim ke, dapat interafan ke, keluar TV ke. Yang penting dia nampak, oh produk ni hebat maknanya mewujudkan kesedaran dia bahawasanya kalau dia nak produk tu, kita adalah orang yang paling layak dia cari. Contohnya kan, kalau kita pakar nak jual rumah kan, nak jual tanah ke, jual insurans, kita tunjukkan benda-benda yang polisi, menampakkan kita ni seorang profesional. Itu tips yang ketiga. SMS marketing juga boleh kita buat promosi sesekali tembak promosi raya, promosi hujung bulan, promosi merdeka, promosi itu, promosi ini. Itu boleh terus convert kepada sales, bagi diskaun sikit. Okay, itu tips lah. Dan yang terakhir, kalau kita boleh wujudkan loyalty program, ataupun kita, orang yang membeli berulang kali ni, kita tap nombor dia tu, kita asingkan dalam satu list special, and then kita offer something yang lebih value pada mereka, so mesti mereka suka dengan kita. Ok, saya rasa itu je lah antara tips yang saya nak bagi. Dalam video yang akan datang, saya akan ceritakan pula pada anda tentang SMS marketing, Auto SMS Blaster ni, dan dia punya features features yang ada dalam Auto SMS Blaster ni. Apa kelebihan ni gambar dia. Apa kelebihan SMS Blaster ini, Auto SMS Blaster ni berbanding SMS Blaster yang lain? Kenapa mesti guna yang ni? Ada banyak feature-feature yang menarik kan, yang saya rasa anda perlu pilih sistem ataupun Auto SMS ni. Okey, jumpa dalam video tutorial yang akan datang. Saya akan bagi introduction pasal Auto SMS Blaster pula. Terima kasih.